Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung pembelajaran kita dalam topik 1.4 sel elektrolisis. Pertama sekali, awak mesti boleh mengelaskan sesuatu bahan kepada elektrolit dan juga bukan elektrolit. Elektrolit dan bukan elektrolit. Pada tahun 1834, Michael Faraday, ahli sains Inggeris, telah menemukan hukum Faraday. Beliau menamakan bahan kimia yang mengkonduksi arus elektrik sebagai elektrolit dan yang tidak mengkonduksi arus elektrik sebagai bukan elektrolit. Jadi maksud elektrolit ialah bahan yang boleh mengkonduksikan arus elektrik. Bukan elektrolit ialah bahan yang tidak boleh mengkonduksikan arus elektrik. Elektrolit ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Jadi elektrolit ni syarat dia sama ada dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous. Larutan aqueous ni maksudnya bahan tu yang kita dah cairkan dengan air. Kita dah larutkan dalam air. Jadi elektrolit mestilah bahan yang larut dalam air ataupun dalam keadaan leburan. Contohnya awak ada garam natrium klorida. Okey, awak panaskan garam tu sehingga garam tu melebur. So garam natrium klorida dalam keadaan leburan juga adalah elektrolit kerana dia boleh mengalirkan arus elektrik. Bukan elektrolit ialah bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik dalam semua bahan. Iaitu dalam keadaan sama ada dia berpejal ataupun dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous, dia tak dapat mengkonduksikan arus elektrik dalam semua keadaan. Okey, contoh-contoh bahan-bahan yang elektrolit dan juga bukan elektrolit. Okey, elektrolit terbahagi kepada sebatian ion dan juga asid dan alkali. Maksudnya, bila awak nak tentukan sesuatu bahan tu, adakah dia boleh mengalirkan arus elektrik ataupun adakah dia elektrolit atau bukan elektrolit, syarat yang pertama awak mesti tengok adakah dia sebatian ion. Hanya sebatian ion sahaja yang boleh mengkonduksikan arus elektrik. Perhatikan lagi, sebatian ion boleh jadi dalam keadaan pepejal ataupun leburan dan larutan aqueous. Kalau sebatian ion dalam keadaan pepejal, dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Contoh tadi yang cikgu dah sebut, garam dekat rumah awak tu, garam natrium klorida. Dalam keadaan pepejal, dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Kenapa? Kerana ion dalam struktur kekisi ion adalah tidak bebas bergerak. Kita nak tahu elektrolit ke bukan elektrolit, kita mesti tengok pada ion dia. Adakah ion-ion dia bebas bergerak? Dalam pepejal, ion dia tidak bebas bergerak. Jadi, sebatian ion dalam keadaan pepejal tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Yang kedua, sebatian ion juga dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous. Berbalik kepada definisi elektrolit tadi, dah ada mention gitu tak? Bahan yang dalam keadaan leburan dan juga larutan aqueous boleh mengkonduksikan elektrik. Kerana apa? Kerana terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Yang kedua, elektrolit. Yang kedua ialah asid dan alkali. Okey, tengok yang bawah ni ya. Asid dan alkali tanpa kehadiran air tidak mengkonduksikan elektrik dan tidak ada ion-ion yang bergerak bebas. Jadi kalau awak jumpa contohnya asid ethanoic glacial, depan dia tulis asid. Okey, tapi belakang dia ada glacial. Okey. Maksudnya asid ethanoic itu dalam keadaan hablur ataupun pepejal. Jadi dia tak boleh mengkonduksikan elektrik. Yang kedua, amonia. Kita tahu amonia sifat dia beralkali dengan syarat apabila dia dilarutkan dalam air. Jadi kalau gas amonia, walaupun amonia tu beralkali, tapi gas amonia adalah
bukan elektrolit kerana dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Asid dan alkali dengan kehadiran air. Apabila ada air, asid dan alkali boleh mengion dalam air dan boleh mengkonduksikan elektrik kerana terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Untuk bukan elektrolit pula, bukan elektrolit terdiri daripada sebatian kovalen. Sebatian kovalen tidak mengkonduksikan elektrik. Wujud sebagai molekul. Jadi bila dia wujud sebagai molekul, dia tidak ada ion-ion yang bergerak bebas. Contoh bagi sebatian kovalen, contohnya ester, naftalena, alkohol ataupun contoh alkohol adalah etanol, larutan glukosa, dan banyak lagi. Asalkan awak nampak dia sebatian kovalen. Sebatian kovalen ni sebatian yang terdiri daripada unsur bukan logam dan unsur bukan logam. Semuanya tidak boleh mengkonduksikan elektrik kerana tidak ada ion yang bergerak bebas. Jadi kalau perhatikan dalam mind maps ni, dia hanya kelaskan elektrolit dan bukan elektrolit kan. Kemudian dikelaskan sebatian ion kepada dua, pepejal dan juga leburan atau larutan aqueous. Jadi yang bukan elektrolit termasuklah yang ni, yang pepejal ni. Ini pun dalam kategori bukan elektrolit sebab dia tak boleh mengkonduksikan elektrik, betul? Jadi asid dan alkali pun sama juga, tanpa kehadiran air dia juga adalah bukan elektrolit. Rajah 1.21. Elektrolit dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Actually rajah ni dia menunjukkan sel elektrolisis. Dalam sel elektrolisis, dia sebenarnya terdiri daripada elektrod, elektrod karbon, kemudian leburan plumbum 2 bromida ni adalah contoh bagi elektrolit. Yang ni dalam keadaan leburan lah. Elektrod karbon, ini dipanggil sebagai elektrod. Nanti awak akan jumpa di mana elektrod yang digunakan bukan karbon. Ada juga yang guna cuprum, ada yang guna argentum dan macam-macam lagi. Disambungkan dengan menggunakan wire penyambung kepada bateri. Apa yang membezakan antara sel kimia dan juga sel elektrolisis ialah bateri ataupun voltmeter. Bila awak nampak je guna bateri ataupun sel kering, sel tu adalah sel elektrolisis. Kemudian dia disambung kepada mentol, yang ni optional lah, ada yang memang tak sambung kepada mentol pun. Dia hanya menyambungkan 2 elektrod saja. Jadi elektrolit yang digunakan adalah leburan plumbum 2 bromida. Yang ni dibesarkan. Apa yang terkandung dalam leburan plumbum 2 bromida? Dalam plumbum 2 bromida tu ada ion Pb2+, ada ion Br negatif, kan? Ion plumbum dan ion bromida. Dan kedua-dua jenis ion ni bergerak bebas dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous. Apa jadi kepada mentol? Mentol menyala. Ini menunjukkan yang elektrolit ni boleh mengkonduksikan arus elektrik. Ini contoh yang kedua lah, gambar yang kedua. Perhatikan ini bateri. Jadi kalau bateri, ini adalah sel elektrolisis. Yang lain sama, elektrod yang digunakan elektrod karbon. Mentol pun menyala kerana apa? Kerana elektrolit yang digunakan adalah larutan natrium klorida. Bila awak nampak perkataan larutan, ini merujuk kepada larutan aqueous.
So ingat balik, sebatian ion boleh mengkonduksikan arus elektrik dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous. Jadi di dalam larutan aqueous, bila tersebut larutan aqueous ni maksudnya natrium klorida tu dilarutkan di dalam air. So ion apa yang ada dekat dalam elektrolit ni? Okay, air terdiri daripada H+ dan juga OH negatif. Kemudian natrium klorida tu sendiri terdiri daripada Na+ dan juga klorida. So dekat dalam ni, dalam elektrolit ni ada 4 jenis ion. Ada H+, ada Cl-, ada OH negatif, ada Na+. So kesemua ion-ion ni bergerak bebas. That's why boleh mengkonduksikan arus elektrik. Mentol boleh menyala. Jadual 1.8 menunjukkan perbezaan antara konduktor dan elektrolit. Awak pernah jumpa kan perkataan konduktor? So konduktor adalah bahan yang boleh mengkonduksikan elektrolit juga. Okey, jadi apa beza antara konduktor dan juga elektrolit? Kita baca. Konduktor ialah bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan pepejal atau leburan tetapi tidak mengalami perubahan kimia. Contoh konduktor dalam sel elektrolisis tadi kan? Dalam sel elektrolisis tadi, awak nampak tak ada wire penyambung? Nampak ke tak ada wire penyambung? Jadi wire penyambung ni adalah contoh bagi konduktor. Dia dalam keadaan pepejal dan dia tak mengalami perubahan kimia. Tak mengalami perubahan kimia bermaksudnya dia tak bertindak balas lah. Apa yang berlaku kat dalam ni hanyalah pengaliran elektron. Elektron mengalir. Itu saja. Wire tu tak akan terhakis, wire tu tak akan jadi makin tebal, wire tu tak akan rosak sebab dia tidak mengalami perubahan kimia. Yang kedua, bahan mengalirkan arus elektrik tanpa mengalami penguraian. Dia tidak diuraikan. Yang ketiga, dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat elektron yang bebas bergerak. Ini tadi cikgu bagi tahu kan, kat dalam wire penyambung tu berlaku aliran elektron. Yang keempat, kekonduksian elektrik semakin berkurang apabila suhu semakin meningkat. Yang kelima, contoh konduktor ialah logam dan grafit. Elektrolit pula ialah bahan yang mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Bermaksud elektrolit juga akan bertindak balas dalam sel elektrolisis. Bahan mengalirkan arus elektrik dan mengalami penguraian kepada juzuk-juzuknya. Yang ketiga, dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Ni dekat dalam elektrolit tu ada ion yang bebas bergerak. Ni elektrolit ni kat sini lah. So ada ion bebas bergerak. Kekonduksian elektrik semakin bertambah apabila suhu semakin meningkat. Contoh elektrolit ialah sebatian ion serta asid dan alkali. Elektrolisis sebatian lebur. Elektrolisis ialah proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan lebur atau larutan aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Apabila arus elektrik dialirkan melalui elektrolit, ion-ion akan bebas bergerak. Anion iaitu ion negatif bergerak ke anode dan cation iaitu ion positif bergerak ke cathode. Okay, rujuk gambar ni. Okay, dalam gambar ni, ini adalah sel elektrolisis. Cikgu labelkan dulu. Yang rod ni dipanggil sebagai elektrod. Okay, kita andaikan dia elektrod karbon. So, sini pun sama, elektrod karbon.
elektrolit yang digunakan ialah molten lead bromide. Maksudnya apa? Ini ialah leburan lambung 2 bromida. Okay, dalam keadaan leburan. Lambung 2 bromida ialah sebatian ion dan dia dalam keadaan leburan. Okay, elektrod tu disambung kepada, ini ialah wire penyambung. Ini mentol. Disambung kepada sel kering ataupun bateri. Kemudian kepada elektrod karbon yang kedua. Ini sel asas lah bagi sel elektrolisis. Jadi apa yang ada di dalam elektrolit ni? Okay, leburan lambung 2 bromida. Bila sebut leburan, dalam dia tak ada air. Dia hanya ada lambung 2 bromida saja. So ion apa yang terlibat? Ada ion Pb2+. Ada ion Pb2+. Lagi ion apa lagi yang ada dekat dalam elektrolit? Bromida. Right? Ada ion bromida. Apa yang berlaku dalam sel elektrolisis ni ialah awak kena tengok ion. Kat sini dia tulis anion ataupun ion negatif akan bergerak ke anode. Cation akan bergerak ke cathode. Okay, kita belum tentukan lagi yang mana anode dan yang mana cathode. Macam mana nak tentukan anode dan juga cathode? Refer pada bateri. Sini ialah terminal positif, yang ni adalah terminal negatif. Jadi elektrod karbon yang bersambung dengan terminal positif dipanggil elektrod anode. Manakala elektrod karbon yang bersambung kepada terminal negatif bateri adalah cathode. Apabila sel ni lengkap, sebenarnya ion-ion tu akan bergerak ke anode dan juga cathode. Okay, ion positif, awak ingatlah ion positif adalah cation. Cation bergerak ke cathode. Cation ke cathode. Anion ke anode. Right? N dengan N. Anion ke anode. Cation ke cathode. So, yang mana anion, yang mana cation? Yang hijau ni, yang bercas positif ni adalah cation. Yang bercas negatif adalah anion. So, anion akan bergerak ke anode. Okay, anion, cas negatif tadi kan dia bergerak ke anode. So, apa yang berlaku? Br bergerak ke anode. Manakala lambung tadi, lambung ialah cation kan. So, cation bergerak ke cathode. Okay, ini anode, ini cathode. Di anode, Br negatif tadi, okay, ion Br minus ataupun ion bromida akan buang elektron. Ingat, sama juga macam sel yang awak belajar sebelum ni, NOx. Anode akan mengalami oxidation di mana dia akan melepaskan elektron. So, elektron akan dikeluarkan di anode dan elektron akan masuk ke cathode. So, apa yang berlaku di anode ada ion Br negatif. Ion bromida akan buang elektron untuk menghasilkan bromin. Ion bromida buang elektron untuk menghasilkan bromin, gas bromin. Apa pula yang berlaku di cathode? Di cathode,
Pb2 plus kan, Pb2 plus, elektron masuk dekat katot, betul? Jadi Pb2 plus akan terima elektron untuk membentuk atom Pb, atom lambung. Apa pemerhatian yang boleh kita buat ialah, sekejap ya, cikgu padam dulu. Jadi apa yang berlaku di anode, anode ni awak akan nampak berlaku pembentukan gelembung-gelembung udara. Gelembung-gelembung udara. Gelembung udara ni berwarna perang. Ini adalah gas bromin. Manakala di katot, nampak Pb2 plus akan membentuk Pb. Jadi di katot ni dia akan membentuk mendakan. Okay, mendakan pelambung. Mendakan ni berwarna apa? Pelambung adalah logam berwarna silver. Silver maksudnya berwarna kelabu lah kan, kelabu. Mendakan kelabu ni apa dia? Mendakan kelabu ni ialah logam pelambung. So inilah yang akan berlaku dalam sel elektrolisis. Awak kena boleh buat macam ni. Boleh tentukan yang mana anode, yang mana katot. Ion apa yang hadir dekat dalam elektrolit? Ion positif bergerak ke katot. Ion negatif bergerak ke anode. Ion di anode akan lepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Ion di katot akan menerima elektron kan? Dia akan menerima elektron dan mengalami penurunan. Jadi sel elektrolisis juga merupakan suatu tindak balas redoks sebab ada pengoksidaan dan juga penurunan. Dan awak kena boleh buat pemerhatian. Daripada persamaan setengah awak boleh buat pemerhatian sepatutnya apa yang terbentuk. Okay? Br2, dia gelembung-gelembung gas yang berwarna perang. Mendakan kelabu yang terbentuk, ini adalah logam pelambung. Okey, ini contoh lain bagi elektrolisis leburan, sebatian ion dalam keadaan leburan. So, elektrolit yang kita gunakan adalah leburan kalium iodida. Step yang pertama ialah awak kena tentukan ion yang hadir. Ion apa yang hadir dalam elektrolit? So, perhatikan sini dia guna leburan. Jadi tak ada air. Awak hanya ambil ion kalium K+, dan ion iodida I negatif. Jadi ion yang hadir ialah ion kalium dan ion iodida. Yang kedua, kita tentukan pergerakan ion. Ion mana yang bergerak ke anode, ion mana yang bergerak ke katot. Anion ke anode dan cation ke katot. So ini cation. Cation akan bergerak ke katot. Right, yang mana satu? Katot. Tengok bateri, ini terminal positif. Yang panjang ialah terminal positif, yang pendek terminal negatif. Jadi sebelah sini ni adalah anode. Elektrod yang ini adalah elektrod anode. Elektrod sebelah kanan ni adalah elektrod katot. Jadi cation K+ akan bergerak ke katot. Yang kedua, I negatif ataupun ion iodida akan bergerak ke anode.
So ion yang bergerak ke anode ialah ion iodida. Ion yang bergerak ke kathode ialah ion kalium. Yang ketiga, kita tentukan di anode ion iodida tu akan melepaskan elektron. Manakala di kathode akan terima elektron. So apa yang berlaku, kita buat persamaan setengah. Kena differentiate lah. Yang ni persamaan setengah anode. Ini pula persamaan setengah kathode. Di anode, I negatif. Yang bercas negatif memang akan buang elektron. So dia akan buang elektron untuk menghasilkan gas iodin. Kita seimbangkan cas dia kiri dan juga kanan. Sini 2 negatif, sini pun 2 negatif, sini cas dia kosong. So 2 ion iodida akan melepaskan 2 elektron untuk menghasilkan gas iodin. Apa pula yang berlaku di kathode? Kat kathode ada ion K+. So K+ terima elektron untuk membentuk atom kalium. Ini logam lah ni. Atom kalium adalah logam. Yang keempat, daripada persamaan setengah, cuba awak tengok apa yang terbentuk. Yang terbentuk ialah gas iodin. So kita tuliskan hasil. Hasilnya ialah gas iodin terbentuk di anode. Manakala di kathode, hasilnya yang terbentuk ialah atom kalium atau pepejal kalium. Berdasarkan hasil ni, kita boleh buat pemerhatian sebenarnya. Yang kelima ialah pemerhatian di anode. Gas iodin. Nanti dekat anode ni awak nampak ada gelembung-gelembung udara. Gelembung udara berwarna ke tak berwarna? Iodin berwarna apa? Gelembung udara perang terbentuk. Pemerhatian di kathode. Apa yang terbentuk di kathode? Logam. So dekat kathode ni, daripada ion K tu akan jadi K kan. So dekat bawah ni akan terbentuk mendakkan. Mendakkan menunjukkan pepejal kalium terbentuk. So pepejal kalium ni dia berwarna apa? Jadi pepejal kelabu terenak. Nak tulis terbentuk pun boleh. Terenak maksudnya dia terenak di bahagian bawah elektrod kathode. Jadi ini ada 5 step yang awak kena huraikan apa yang berlaku di anode dan juga kathode. Satu lagi tertinggal. Satu lagi ialah awak kena bagi tahu proses yang berlaku di anode dan juga kathode. Dekat anode tadi persamaan setengah dia menunjukkan yang ion iodida membebaskan elektron. So prosesnya adalah proses pengoksidaan. Di anode sentiasa berlaku pengoksidaan. Manakala di kathode, ion K+ akan terima elektron, menunjukkan proses yang berlaku ialah penurunan. Ingat cat right. Cathode reduction dan anox ialah oxidation di anode. Itu saja untuk sel elektrolisis bagi sebatian leburan. Jadi awak boleh buat homework dalam modul bab 1 awak daripada muka surat 19 sehingga muka surat 24. Ini untuk elektrolisis sebatian leburan. So next class kita akan masuk elektrolisis bagi larutan aqueous.
Itu saja, terima kasih.